بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول وبالله التوفيق. Kita sambung semula kuliah kita pada malam ini, dan kita akan masuk baca bab yang baru. Bab hal yu'adzinu aw yuqimu idza jama'a bainal maghribi wal isya. Bab ini tentang persoalan adakah perlu diazan ataupun qamat pada sembahyang jamak antara maghrib dengan isya. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita dalam bab ini dua hadis. Yang pertama, Imam Bukhari meriwayatkannya kepada kita daripada gurunya Abu Yaman. Kata dia, haddatsana Abu Yamani qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Salim عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. Itu dia hadis yang dibawa oleh yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita sebagai jawapan kepada persoalan yang kita bacakan tadi. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Yaman, telah menceritakan pada kami oleh Abu Yaman. Abu Yaman di sini ialah Al-Hakam ibn Nafi'. Qala, berkata Abu Yaman, akhbarana Shu'aib, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Shu'aib, iaitu Shu'aib ibn Dinar, an Az-Zuhri, daripada Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Salim, berkata Az-Zuhri, telah mengkhabarkan kepada saya oleh Salim. Salim di sini ialah Salim ibn Abdullah ibn Umar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Salim meriwayatkan hadis ini daripada bapaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Abdullah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza a'jalahu as-sayru fi as-safari yu'akhiru salat al-maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal isya'i. Abdullah ibn Umar mengatakan, aku pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia segera berjalan dalam keadaan dia musafir, dia melewatkan sembahyang maghrib sehingga dia jamak di antara maghrib dan isya. Maknanya dalam banyak keadaan
Nabi lebih cenderung semayang jamak takhir daripada jamak takdim. Namun ada juga hadis yang didapati diriwayatkan Nabi pernah jamak takdim. Itu makanya ulama-ulama fiqh kata dalam soal jamak semayang ni boleh sama ada kita nak jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim kita semayang kedua-duanya dalam waktu yang pertama. Jamak takhir pula kita semayang kedua-duanya dalam waktu yang kedua. Tapi dalam banyak hal kita dapati Nabi lebih banyak semayang jamak takhir berbanding dengan jamak takdim. Bagi pandangan ataupun bagi mereka yang berpendapat tak ada jamak takdim, mereka gunakan hadis ini sebagai hujah mereka bahawa Nabi sering semayang jamak takhir. Cuma dalam satu hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta ada menjelaskan Nabi pernah juga semayang jamak takdim. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi bila dia nak segerakan dalam perjalanan dia, maka Nabi tangguh semayang maghrib hingga ke waktu Isya. Maknanya dia jamak semayang maghrib bersama dengan Isya dalam waktu Isya. Oleh kerana dalam hadis ini disebut idza a'jalahu sayru fi safar, maknanya apabila Nabi segera nak berjalan, Nabi kalut nak berjalan, baru dia jamak. Ada mereka yang berpendapat berdasarkan pada zahir hadis ni seolah-olah bila kita kalut dalam masa kita berjalan ataupun dalam keadaan kita musafir, kita kalut nak meneruskan perjalanan kita. Dalam keadaan begitu maka kita dibolehkan jamak. Tapi kalau kita tak kalut ke mana, kita dah sampai ke stesen, kita tak kalut. Jadi dalam keadaan begitu lebih baik kita semayang dalam setiap waktu, dan semayang setiap waktu dalam waktu asal dia. Semayang maghrib dalam waktu maghrib, semayang Isya dalam waktu Isya. Tapi kalau kita kalut nak berjalan, nak cepat sampai, keadaan tak mengizinkan, pada ketika itu baru kita jamak. Ini berdasarkan pada zahir hadis ni. Jadi maknanya jamak tu bukan boleh kita jamak dalam semua keadaan, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu berdasarkan pada zahir hadis ni, dan juga beberapa hadis yang lain, termasuk juga hadis yang menceritakan tentang semayang jamak ni pada ketika Nabi buat haji. Semasa Nabi berada di Arafah, dia jamak di antara zuhur dengan asar. Kerana keadaan di Arafah tu kita tak menentu. Maknanya kalaupun kita berhenti, kita berwukuf di Arafah, tapi wukuf kita tadi tidaklah sebagaimana kita bermabit, kita bermalam di Mina. Oleh kerana perjalanan kita tadi sentiasa dalam keadaan bergerak, maka Nabi lakukan jamak takdim di Arafah. Dia semayang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Kemudian apabila Nabi bertolak daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, sekali lagi Nabi jamak di Muzdalifah antara maghrib dengan Isya. Jadi keadaan sewaktu Nabi berada di Muzdalifah juga keadaan yang tidak menentu. Oleh kerana itu Nabi jamak. Tetapi setelah Nabi sampai ke Mina,
Nabi tak jamak. Nabi semayang setiap waktu dalam waktu asal dia. Maghrib dalam waktu dia, Isya dalam waktu dia. Tetapi Nabi qasar. Isya Nabi qasar 2 rakaat sahaja. Dan subuh dalam waktu dia. Memang subuh tak boleh kita jamak dengan mana-mana pun. Dia kena semayang dalam waktu dia. Kemudian Zuhur dan Asar juga setiap satu dalam waktu dia, dalam waktu asal dia. Cuma Nabi qasar. Zuhur Nabi qasar 2 rakaat, Asar Nabi qasar 2 rakaat, tapi Nabi tak jamak. Sepanjang masa Nabi berada di Mina. Sepanjang masa Nabi berada di Mina, dia tak jamak, dia hanya qasar sahaja. Begitu juga dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, Nabi tak semayang Jumaat ketika dia berada di Mina. Cuma kita dapati diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman, ketika Sayyidina Uthman ibn Affan menjadi khalifah, diriwayatkan dia pernah semayang Jumaat di Mina. Dan daripada situlah ulama-ulama fiqh kita ada yang berpendapat, walaupun kita semasa mengerjakan ibadah haji kebetulannya kena pada hari Jumaat, kita semayanglah Jumaat, boleh. Tetapi jika dilihat daripada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi, Nabi tak pernah semayang Jumaat pada ketika dia musafir dan juga pada ketika dia mengerjakan ibadah haji. Dan balik kita kepada hadis ni, Abdullah ibn Umar mengatakan dia pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang jamak di antara Maghrib dan Isya. Kemudian berkata Salim ni anak kepada Abdullah ibn Umar, dia kata apa? Wa kana Abdullah yaf'aluhu idza a'jalahu as-sayr. Salim kata Abdullah ibn Umar yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi, kata Salim bapa dia Abdullah pun buat macam mana Nabi buat apabila dia segera untuk jalan. Wa yuqimul maghriba fa yusalliha thalathan. Dan kata Salim lagi, Abdullah ibn Umar dia qamat semayang maghrib, dan dia semayang maghrib 3 rakaat, kemudian dia bagi salam, kemudian dia berhenti sekejap sehinggalah masuk waktu Isya, dia qamat pula semayang sehinggalah selesai Nabi semayang maghrib 3 rakaat, Nabi bagi salam dan Nabi duduk sekejap, Abdullah ibn Umar duduk sekejap, kemudian dia qamat balik semula dan semayang Isya 2 rakaat, kemudian dia pun bagi salam. Wala yusabbihu bainaha bi rak'atin, dan dia tak semayang lagi selepas maghrib tadi walaupun 1 rakaat, tak semayang. Maknanya semayang sunat rawatib tidak dilakukan pada ketika seseorang tu bermusafir, kecuali yang kita dapati Nabi tak pernah tinggal semayang 2 rakaat sunat subuh. Nabi tak pernah tinggal, sama ada pada ketika dia musafir ataupun pada ketika dia bermukim. Wala ba'dal isya'i bi sajdatin, dan kata Salim juga Abdullah ibn Umar tak juga semayang selepas Isya, hatta yakuma min jawfil laili, sehinggalah dia bangun semula di tengah malam. Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tentang kaifiat semayang jamak yang Nabi lakukan, ialah jamak di antara Maghrib dan Isya. Dan perawinya Abdullah ibn Umar ni, dia juga mengikut jejak langkah Nabi ataupun sunnah Nabi sebagaimana yang Nabi lakukan. Dia juga lakukan dengan syarat dia segera dalam perjalanan dia.
Dan dijelaskan lagi bahawa pada ketika Abdullah ibn Umar dalam keadaan musafir, dia tak semayang sunat rawatib. Ba'diyah maghrib pun dia tak buat, ba'diyah isya pun dia tak buat. Sehinggalah sampai ke tengah malam, barulah dia bangun semula untuk semayang sunat witir. Semayang sunat witir. Dalam hadis ini tidak disentuh mengenai azan, cuma ada disentuh mengenai qamat. Apakah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari dalam tajuk bab kita? Dia kata, adakah seseorang yang nak jamak di antara maghrib dan isyak tadi perlu dia azan dan qamat ataupun tidak perlu? Hadis yang dia bawa tidak menyebut tentang azan, tapi ada menyebut tentang qamat. Bermakna bagi kita yang musafir nak semayang jamak, tak perlu azan. Yang perlu hanya qamat sahaja. Kita nak semayang maghrib, kita qamat. Lepas semayang maghrib, nak semayang isyak, kita qamat lagi sekali. Qamat lagi sekali. Azan tak perlu. Azan tak perlu. Apakah jika seseorang yang musafir tadi dilaungkan azan? Adakah perbuatan ataupun amalan melaungkan azan untuk semayang pada ketika kita dalam keadaan musafir dibolehkan ataupun tidak dibolehkan? Ini ada perbahasan di kalangan ulama, kerana berdasarkan pada satu hadis yang menceritakan tentang kepulangan Nabi. Sewaktu Nabi dalam perjalanan pulang daripada Khaybar, setelah selesai peperangan Khaybar, Nabi bersama dengan para sahabat dia dalam perjalanan pulang, Nabi singgah pada satu tempat dan bermalam di sana. Kemudian tiba-tiba masuk waktu subuh, Nabi tak jaga. Bilal yang diberi tugas untuk gerak Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain juga tak jaga, sehinggalah matahari naik, habis waktu subuh. Dan bila Nabi terjaga, Nabi dapati Bilal masih lena, sahabat-sahabat lain juga masih lena, letih berperang, letih berjalan daripada Khaybar nak balik ke Madinah. Jadi apa yang Nabi lakukan? Nabi arahkan supaya Bilal maklumkan kepada orang ramai supaya kita segera bergerak daripada tempat yang kenaan, kerana tempat yang kenaan penuh dengan syaitan. Dan selepas tu, bila Nabi bergerak ke tempat yang lain, sesampainya di tempat yang dikendaki, maka diarah supaya Bilal melaungkan azan dan kemudian semayang subuh. Bermakna kalau dilaungkan azan boleh. Tetapi berdasarkan pada hadis-hadis yang kita dapati mengenai perkara ini, dikatakan lebih rajih, lebih kuat dalilnya, lebih banyak dalilnya yang menyebut supaya kita tidak melaungkan azan, bahkan memadai dengan iqamah ataupun dengan qamat sahaja. Ulama-ulama cuba mengulas kenapa tak perlu azan, memadai dengan qamat sahaja. Kerana kumpulan yang berkenaan ataupun orang-orang yang musafir ni tak ramai. Mereka ni jumlah bilangan mereka terhad dan tiada keperluan untuk dilaungkan azan supaya didengari oleh mereka-mereka yang lain. Maka dengan yang demikian, itu dianggap sebagai hikmah kenapa tidak perlu dilaungkan azan untuk semayang-semayang yang dilakukan oleh orang-orang yang musafir.
Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Haddatsana Ishaq. Kata Imam Bukhari, haddatsana Ishaq wa haddatsana Abdus Samad. Haddatsana Harbun, haddatsana Yahya. Qala haddatsani Hafs bin Ubaidillah bin Anas. Anna Anasan radhiyallahu anhu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina hataini salataini fi safari, ya'ni al-maghrib wal isya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita daripada gurunya Ishaq. Ulama-ulama hadis tak dapat nak kesan siapa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari dengan Ishaq yang disebut dalam sanad ni. Kerana ada dua orang guru Imam Bukhari yang kedua-duanya bernama Ishaq. Satu Ishaq ibn Rahuyah dan satu lagi Ishaq ibn Mansur Al-Kausaj. Kedua-duanya guru kepada Imam Bukhari. Jadi bila dia tak sebut bin, maka ulama-ulama hadis tak dapat nak pasti Ishaq yang dimaksudkan di sini adakah Ishaq ibn Rahuyah ataupun Ishaq ibn Mansur Al-Kausaj. Kedua-duanya guru langsung kepada Imam Bukhari. Dan kebetulan pula kedua-duanya meriwayatkan daripada Abdus Samad. Jadi guru kepada Ishaq juga mereka berkongsi guru. Abdus Samad guru kepada kedua-dua guru Imam Bukhari yang bernama Ishaq ni. Wallahu a'lam yang mana satu. Tetapi ulama-ulama hadis sepakat mengatakan walaupun kita tak dapat pasti Ishaq di sini siapa dia, tapi ini tidak menjejaskan sanad hadis ni, kerana kedua-dua Ishaq yang disifatkan sebagai guru langsung pada Imam Bukhari tadi adalah terdiri daripada perawi yang siqah kedua-duanya. Jadi tak ada masalah sama ada Ishaq ibn Rahuyah ataupun Ishaq ibn Mansur. Baik, kata Ishaq, haddatsana Abdus Samad, telah menceritakan pada kami oleh Abdus Samad. Abdus Samad di sini ialah Abdus Samad ibn Abdul Waris. Abdus Samad ibn Abdul Waris. Haddatsana Harbun, kata Abdus Samad telah menceritakan pada kami oleh Harb, ialah Harb ibn Shaddad. Qala haddatsana Yahya, kata Harb ibn Shaddad telah menceritakan pada kami oleh Yahya, iaitu Yahya ibn Abi Kathir. Qala haddatsani Hafs bin Ubaidillah bin Anas, kata Yahya ibn Abi Kathir telah menceritakan kepada saya oleh Hafs ibn Ubaidillah ibn Anas, cucu kepada Anas ibn Malik. Anna Anasan radhiyallahu anhu haddatsahu, bahawa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadanya, kepada Hafs ibn Ubaidillah, cucu. Maknanya Hafs ni cucu kepada Anas, meriwayatkan hadis ni daripada tok wan dia, Anas ibn Malik. Anas ni Nabi pernah doa kepada dia supaya Allah murahkan rezeki dia dan banyakkan anak pinak dia. Kata Anas, yang pertama murah rezeki, dia kata Tuhan bagi kat dia kebun kurma dia berbuah setahun 2 kali. Yang lain-lain dia tak nampak, tapi keberkatan harta murah rezeki yang Nabi doa tu, harta dia melimpah ruah. Banyak harta dia, berkat doa Nabi. Begitu juga dengan doa Nabi supaya dia dikurniakan dengan zuriat yang ramai. Kata dia, anak cucu dia melebihi 100 orang. Dia tak kenal yang mana. Sebelum dia meninggal, anak cucu dia dah terlebih dahulu meninggal, hampir-hampir 100 orang. Bagi kat dia umur panjang, dia sempat melihat anak cucu dia, ada yang anak kandung dia meninggal lebih dulu daripada dia. Begitu juga dengan cucu-cucu dia, ada sebahagian daripada mereka meninggal dunia dulu daripada Tok Wan. Biasalah. Jadi Anas pernah mengatakan dia sempat ataupun melihat anak cucu dia meninggal lebih dulu daripada dia, hampir-hampir 100 orang.
Ini berkat doa Nabi. Baik, Anas meriwayatkan hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering jamak di antara dua semayang ini ketika Nabi musafir, iaitulah semayang Maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya. Jadi sebahagian daripada sunnah Nabi ialah apabila kita bermusafir, maka kita diharuskan jamak semayang di antara Maghrib dan Isya. Maghrib dari segi jumlah rakaat sama ada ketika kita musafir ataupun bermukim, tidak ada bezanya, 3 rakaat. Manakala Isya pula ada beza dari segi jumlah rakaat, kita musafir 2 rakaat sahaja. Adapun pada ketika kita bermukim 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi perbezaan yang berlaku pada sembahyang Maghrib dan Isya tidak menghalang untuk kita jamak di antara Maghrib dengan Isya, sama ada dalam waktu Maghrib maupun dalam waktu Isya. Pokok pangkalnya ini sebahagian daripada sunnah Nabi. Wallahu alam, kita tak tahu hikmah di sebaliknya. Allah sahaja yang mengetahui kenapa kita diharuskan berbuat demikian. Asalkan Nabi tunjuk kepada kita, maka menjadi ikutan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita teruskan dengan bab yang berikutnya, babun yuakhiru zuhra ila al-asri idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu fihi Ibnu Abbasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini tentang mentakhirkan sembahyang zuhur kepada waktu asar apabila seseorang itu bermusafir sebelum tergelincir matahari. Kalau kita musafir, kita mula nak berjalan tadi sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur, kita dah mula berjalan, maka elok kita sembahyang zuhur dan asar secara jamak dalam waktu asar. Dalam waktu asar. Tapi kalaulah kita nak mula berjalan tadi setelah masuk waktu zuhur, masuk waktu zuhur kita masih ada di rumah lagi, belum bergerak lagi, ini akan kita dapati jawapan dia dalam bab yang berikut ni, dalam bab selepas ni. Sekarang kita nak lihat jawapan apabila kita mula musafir sebelum masuk waktu zuhur. Apa yang patut kita buat? Kata Imam Bukhari, dalam hal ini ada hadis riwayat Ibn Abbas daripada Nabi SAW. Hadis Ibn Abbas ini kita didapati dalam Sunan Ad-Daraqutni, ada diriwayatkan bahawa Ibn Abbas pernah meriwayatkan hadis ini dengan menyebut apabila kita mula berjalan sebelum masuk waktu zuhur, kita takhirkan, kita lewatkan sembahyang zuhur hingga ke waktu asar dan kita jamak antara zuhur dengan asar dalam waktu asar. Adapun jika kita mula berjalan setelah masuk waktu zuhur, maka kita boleh sembahyang zuhur dan asar di rumah kita sebelum kita mula berjalan. Berdasarkan pada riwayat Ibn Abbas inilah, maka ada sebahagian di kalangan ulama hadis dan juga ulama fiqh pun berpendapat kalau sudah ada niat bagi kita untuk berjalan jauh pada waktu-waktu tertentu,
Walaupun kita belum mula berjalan lagi, belum mula bergerak, kita sudah dikira musafir, maka apa-apa hukum hakam yang berkaitan dengan seseorang musafir ni, maka kita sudah dikira sebagai seseorang yang sudah mula musafir, bergantung kepada niat kita. Walaupun kita belum mula bergerak untuk berjalan jauh tadi. Itu merujuk kepada hadis riwayat Ibn Abbas yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis Ibn Abbas kerana dari segi sanad dia tidak mencukupi keperluan sesebuah sanad hadis sebagaimana yang dikenaki, maka Imam Bukhari tidak memasukkan, tidak meriwayatkan hadis riwayat Ibn Abbas ni dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, dan dia memadai dengan hanya mengisyaratkannya sahaja kepada hadis riwayat Ibn Abbas, kerana dari segi sanad ada masalah dan tidak dapat memenuhi apa yang disyaratkan oleh Imam Bukhari kepada sesebuah hadis untuk diletakkan ataupun dimasukkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Baik, kita teruskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita dalam bab ini. Kata dia, haddatsana Hassanul Wasiti, telah menceritakan pada kami, kata Imam Bukhari, oleh Hassan Al-Wasiti. Hassan Al-Wasiti ni dia bukan daripada Wasit. Wasit ni salah satu tempat di Iraq. Sampai sekarang ni pun masih nama Wasit bagi orang yang pernah tinggal di kawasan yang berkenaan ataupun dilahirkan di tempat yang berkenaan, maka dinisbahkan dengan nisbah Al-Wasiti. Hassan ini bapa dia berasal daripada Wasit. Kemudian bapa dia berhijrah ke Mesir dan terus menetap di Mesir. Hassan ni dilahirkan di Mesir. Dia bukan orang Wasit, tapi bapa dia berasal daripada Wasit. Nisbah Al-Wasiti ini nisbah kepada bapa dia, Hassan ibn Abdullah Al-Wasiti. Qala, berkata Hassan, haddatsana Al-Mufaddal ibn Fadalah, telah menceritakan pada kami oleh Al-Mufaddal ibn Fadalah. Al-Mufaddal ibn Fadalah dia adalah orang Mesir. An Uqailin, daripada Uqail, iaitu Uqail ibn Khalid Al-Aili. Uqail ibn Khalid Al-Aili, dia orang Teluk Ilak dekat Israel. Sekarang ni dalam jadian Israel dia panggil berhampiran dengan Teluk Aqabah, Teluk Ilak. An Ibn Shihab, Uqail meriwayatkan hadis ni pula daripada Ibn Shihab, iaitu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. An Anas ibn Malik, daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara az-zuhra ila waqti al-'asr. Kata Anas ibn Malik, Nabi SAW bila dia berjalan, dia musafir, qabla an tazigha asy-syamsu, sebelum gelincir matahari, akhara az-zuhra ila waqti al-'asr, Nabi lewatkan sembahyang zuhur hingga masuk waktu asar. Thumma yajma'u bainahuma, kemudian Nabi jamak di antara zuhur dengan asar dalam waktu asar. Wa idza zaghat shalla az-zuhra thumma rakiba, dan apabila telah gelincir matahari, Nabi hanya sembahyang zuhur sahaja, lepas tu Nabi naik kenderaan dia, mula musafir. Ini yang masyhur ataupun yang kita dapati dalam banyak riwayat menyebut, kalaulah kita sebelum mula berjalan dah masuk waktu zuhur, kita masih berada di rumah, kita hanya sembahyang zuhur sahaja. Dan sembahyang zuhur tu secara tamam,
bukan qasar secara tamam. Kerana niat tu walaupun dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana niat kita nak bermusafir yang diharuskan oleh syarak, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sudah dikira satu kebajikan. Bila kita start, kita buat, dikira paling kurang satu kebajikan, dijanjikan dengan ganjaran 10 kali ganda, hingga kepada 700 kali ganda, hingga kepada sebanyak mana gandaan yang Allah kendaki. Jadi dalam kes ini niat masih belum boleh dikira. Itu maka aja bagi kelompok yang tidak mengharuskan qasar dan jamak kepada mereka yang belum mula berjalan dan waktu semayang dah masuk, maka semayang yang berkenaan tidak dibolehkan kita qasar maupun jamak, kerana kita masih dikira bermukim. Walaupun kita sudah ada niat kita tu di sisi Allah, Allah kira sebagai satu kebajikan. Allah kira satu kebajikan. Tapi dalam perkiraan kita sesama kita, syariat yang dikenaki dalam hal ini, kita hanya perlu semayang yang berkenaan. Manakala semayang tu semayang zuhur, kita perlu semayang zuhur secara tamam, kerana kita belum musafir. Sebab itulah dalam hadis Anas ibn Malik riwayat Imam Bukhari di sini, bila matahari sudah gelincir, kita masih ada di rumah, maka perlu semayang zuhur terlebih dahulu, dan kemudian baru kita berjalan. Dan bila kita berjalan masuk waktu asar, kita boleh qasar semayang asar yang berkenaan dalam waktu asar. Jadi semayang asar baru dikira sebagai semayang sebagaimana yang dikenaki kepada seseorang yang musafir. Adapun semayang zuhur belum, sebab kita belum bergerak daripada rumah kita lagi, kita masih ada di rumah. Pandangan ini berdasarkan pada hadis ni dan beberapa hadis yang lain, pandangan ini lebih kuat hujahnya berbanding dengan pandangan yang pertama tadi, yang mengharuskan kita semayang secara qasar dan jamak walaupun kita masih ada di rumah apabila niat nak musafir itu sudah bermula. Jadi dari segi hujahnya dibandingkan dengan pandangan yang kedua lebih kuat hujahnya daripada pandangan yang pertama. Sebab tu kalaulah ada orang yang nak ikut pandangan yang pertama, silakan, tak ada masalah. Dan apa yang dilakukan oleh mereka tidak boleh kita hukum bid'ah, tak boleh, kerana ada dalil, walaupun dalil yang kita punya lebih kuat daripada yang dia punya. Itu dari segi kekuatan dalil. Dari segi kedudukan amalan yang berkenaan masih dikira sebagai amalan mengikut sunnah Nabi. Kita tak boleh kata ini bid'ah ataupun ini menyalahi sunnah. Ada. Dia nak buat, dia boleh buat. Maknanya ada kelonggarannya di situ, tetapi yang perlunya ilmu. Bila kita ada ilmu mengenai perkara ini, sejauh mana boleh dikaitkan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bolehlah dilakukan, dan jika tidak, maka tidaklah boleh dilakukan. Jadi itu berkaitan dengan semayang jamak bagi orang yang musafir yang memulakan perjalanan dia sebelum masuk waktu semayang. Dia boleh jamak, sama ada jamak takdim maupun jamak takhir. Tapi dari segi riwayat, kita dapati lebih banyak riwayat menyebut Nabi cenderung kepada jamak takhir berbanding dengan jamak takdim. Baik, bab yang seterusnya
babun idza irtahala ba'dama zaghati syamsu shalla adh-dhuhra thumma rakib. Bab ini tentang seseorang itu bermusafir setelah gelincir matahari, dia perlu sembahyang zuhur kemudian berjalan. Maknanya mengikut pandangan Imam Bukhari, hadis riwayat Ibn Abbas dibandingkan dengan hadis riwayat Anas, hadis riwayat Anas lebih kuat dari segi kesahihan dia. Manakala hadis Ibn Abbas, hadisnya ada, tetapi dari segi kekuatan sanad tidaklah sekuat sanad hadis Anas Ibn Malik. Itu makanya dalam bab ni dia kata apa? Apabila seseorang itu bermusafir setelah tergelincir matahari, dia hanya perlu sembahyang zuhur sahaja. Dan sembahyang zuhur itu secara tamam, kerana dia belum dikira musafir lagi. Sandaran dalil Imam Bukhari, sekali lagi dia bawa hadis Anas ibn Malik, tetapi melalui riwayat Qutaibah. Kata dia, haddatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami oleh Qutaibah, iaitu Qutaibah ibn Sa'id ad-Dainuri. Qala, berkata Qutaibah, haddatsana al-Mufaddal ibn Fadalah, telah menceritakan kepada kami oleh al-Mufaddal ibn Fadalah, orang yang sama dalam sanad Hasan al-Wasiti tadi, hinggalah ke akhirnya. An Uqailin an Ibn Shihabin an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara az-zuhra ila waqti al-'asr thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalla az-zuhra thumma rakiba. Matanya sama, tidak ada beza. Cuma ada sikit tambahan thumma nazala dalam matan hadis Anas riwayat yang pertama tadi, tanpa perkataan thumma nazala. Dia hanya ada thumma yajma'u bainahuma. Sini dia kata thumma nazala fajama'a bainahuma. Fa in zaghati asy-syamsu qabla an yartahila shalla az-zuhra thumma rakiba. Mana hadis Anas yang menyatakan bahawa kalau kita mula berjalan sebelum gelincir matahari, kita boleh jamak, sama ada jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takhir lebih afdal. Tapi kalau kita sebelum memulakan perjalanan dah masuk waktu, maka kita kena semayanglah waktu yang berkenaan. Dalam kes ni ialah waktu zuhur. Kita kena semayang waktu zuhur dalam waktunya, dan kemudian kita mulakan perjalanan. Tak ada masalah. Jadi semayang asar nanti bolehlah kita qasar. Bolehlah kita qasar, kerana kita sudah dikira musafir. Soal jarak perjalanan. Jarak perjalanan yang kita maksudkan ialah perjalanan yang jauh dan melebihi jarak yang diharuskan kita jamak dan qasar semayang. Soal kita belum sampai jarak tu, sudah dikira, kerana perjalanan itu akan diteruskan hinggalah ke tempat yang dituju. Walaupun kita hanya baru mula perjalanan, tetapi itu tidak dikira satu perjalanan yang dekat, kerana dia merupakan sebahagian daripada jarak perjalanan yang jauh yang kita maksudkan untuk ke tempat yang kita tuju. Jadi tak timbullah persoalan kenapa kita hanya baru keluar daripada rumah kita dah semayang qasar, dah semayang jamak. Tak timbul persoalan itu, kerana perjalanan kita tadi ialah satu perjalanan yang jauh, di mana permulaan perjalanan itu sebahagian daripada perjalanan yang jauh tadi. Lainlah kalau kita tak nak pergi berjalan jauh, kita nak pergi dekat ni saja. Kita keluar daripada rumah kita nak pergi dekat ni saja. Habis nak qasar, nak jamak semayang, dah. Tak boleh.
Kerana itu tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk dianggap sebagai seorang musafir. Jadi hukum hakam yang berkaitan dengan seseorang yang musafir tadi tidak terlaksana kepada mereka-mereka yang hanya bertujuan untuk berjalan dekat-dekat sahaja. Tak boleh. Itulah beberapa hadis yang sempat kita huraikan, dan selepas ni kita akan masuk pula babu salatil qa'idi, bab tentang semayang secara duduk. Jadi apa yang telah kita huraikan daripada hadis-hadis yang sempat kita bacakan tadi, itu semuanya berkaitan dengan semayang seseorang yang musafir dalam perjalanan yang jauh daripada tempat tinggal asal dia menuju ke destinasi yang ditujui, walaupun dia masih belum sampai ke tempat yang berkenaan, tetapi dia sudah dikira memulakan perjalanan yang jauh sebagaimana yang dikenaki. Jadi hukum hakam yang berkaitan dengan seseorang musafir bolehlah diamalkan pada ketika dia dalam perjalanan, bahkan sepanjang perjalanan tadi, sehinggalah dia kembali semula ke tempat tinggal asal dia. Wallahu a'lam. Jadi setakat itulah rasanya sudah kita pada malam ni, dan insya-Allah sambung lagi bab salatil qa'idi. Wallahu a'lam. Nampaknya kuliah kita ni untuk kali ini barangkali kuliah terakhir lah kot. Lepas ni kita nak puasa dah. Mungkin tak ada, kalau tak ada apa-apa halangan, hari Ahad atau hari Isnin ke, kita akan mula puasa Ramadan tahun ini. Jadi kuliah kita akan ditangguhkan sehinggalah masa yang akan datang kita akan maklumkan semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kiranya kita berjalan ke satu tempat, Ustaz tujuan kita ada 6 berwakil. Hanya kita tinggal dalam 4-5 hari saja. Adakah boleh kita asal saja? Macam mana? Kiranya kita berjalan ke satu tempat, tapi bukan tujuan kita 6 berwakil. Adakah boleh kita asal saja? Perjalanan tu, jika jarak perjalanan kita tu jauh, niat kita untuk ke tempat yang berkenaan tidak bercanggah dengan syarat. Kerana syarat tak larang. Syarat tak larang. Bolehlah. Soal tempoh masa kita berada di tempat yang berkenaan, paling lama 18 hari. Itu dalam hadis yang kita dah baca dulu. Dalam kuliah kita ni, kita dah baca dulu hadis Imam Bukhari, maksimum tempoh masa kita berada sebagai seorang musafir 18 hari. Pandangan-pandangan para fuqaha ni berbeza-beza, macam-macam pandangan. Ada yang mengatakan maksimum dia 3 hari sahaja. Ada yang mengatakan maksimum dia 7 hari. Ada yang mengatakan maksimum dia 15 hari. Dan jika kita lihat dari pada keseluruhannya, dari sudut riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan masalah ini, maksimum jumlah hari yang dibolehkan kita qasar dan jamak semayang kita, maknanya sebagai seorang musafir tadi, ialah 18 hari. Tak boleh lebih daripada 18 hari. Lebih daripada 18 hari, walaupun kita niat musafir, bukan niat nak bermukim, tapi tak boleh lah. Tak boleh lah. Itu maksimum. Soalnya kita nak ikut pandangan mana, wallahu a'lam. Pulanglah kepada kita. Benda tu boleh, tak ada masalah. Soal yang kedua kan, berkenaan dengan sutrah sembahyang. Sekiranya satu orang sembahyang, dia tak ambil sutrah, jadi kadar jauh kita yang boleh lihat pada sutrah. Tak ada had itu. Tak ada had. Sejauh mana dia masih dikira depan sembahyang kita? Tak ada had.
Sebab tu kita kena letak sutra di depan kita tu. Letaklah apa pun sebagai tanda sempadan antara tempat yang kita guna untuk sembahyang dengan tempat lain. Jadi selepas tanda aras kita tu, orang bolehlah guna untuk tujuan lain. Dan bila kita buat begitu, maka sembahyang kita tadi tidaklah terdedah kepada kekurangan pahala. Sebab dalam hadis ada disebut, kalaulah kita sembahyang di tempat terbuka tanpa meletakkan sutra, ada orang melintas depan kita dan kita tidak halang dia melintas depan kita, maka ganjaran pahala sembahyang kita tadi dipotong 50%. Separuh. Bagi orang yang melintas di depan orang sembahyang, berdosa besar. Kerana dalam hadis ada disebut bahawa kesalahan melintas depan orang sembahyang ni boleh menyebabkan dia darahnya halal. Maknanya kalau dia lintas depan kita, kita halang dia rebah mati. Katakanlah kita tidak boleh dikenakan hukuman bunuh balas, walaupun kita yang menyebabkan dia berlakunya kematian. Kerana kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melintas depan orang sembahyang itu, pada pandangan syarak, satu kesalahan yang serius, yang besar. Sehingga dalam setengah riwayat ada menyebut, kalau dia tahu kesalahan tu, dia sanggup berdiri tunggu hingga 40. Ulama hadis kata 40 apa? 40 jam ke? 40 hari ke? 40 minggu ke? 40 bulan ke? 40 tahun ke? Wallahu a'lam. Mungkin. Kalau 40 jam pun lama. 40 jam pun lama. Sehari semalam 24 jam saja. Sehari semalam lebih. Dia sanggup tunggu berdiri kalau dia tahu kesalahan melintas depan orang sembahyang. Jadi kita kena hati-hatilah. Kita kena peringat diri kita, peringat kawan-kawan sahabat anda kita, supaya kita datang masjid ni, kita nak buat amal ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah. Maka janganlah kita tersilap langkah mai masjid, mai buat dosa besar di masjid, lintas depan orang sembahyang. Bagi orang yang nak sembahyang, dia kena letak sutra. Bila dia letak sutra di depan dia, maka jika ada orang yang nak melintas selepas sutra tu, tak ada masalah. Dia melintaslah, pergi mari, tak ada masalah. Kita pun tidak menanggung beban kekurangan pahala, dia pun tidak menanggung beban dosa besar kerana melintas. Selesai masalahnya. Ataupun kita carilah tempat-tempat yang lebih selamat, dekat-dekat dengan tiang, dekat-dekat dengan dinding dan sebagainya, supaya lebih selamat daripada dilintas oleh sesiapa di depan waktu kita sembahyang. Kalau kita dah letak sutra dah depan kita, dia main nak melintas dalam kawasan sutra kita, kita kena halang dia. Sebab itulah ulama-ulama hadis kata, antara hadis yang dikira menafsirkan sesama hadis ialah hadis yang menyebut man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok kemungkaran, dia kena ubah dengan tangan dia. Maka inilah contoh yang paling jelas tafsirannya. Hadis suruh kita halang, kita kena suar tangan kita ke depan, halang dia tak bagi dia melintas depan kita semua. Kalau kita tak buat begitu, dia melintas, sembahyang kita tinggal separuh pahala, yang dia pula berdosa besar. Jadi kita melihat kemungkaran berlaku di depan mata kita tanpa kita menghalang ataupun melakukan sesuatu untuk menghalang dia daripada melakukan kemungkaran. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya hilang 50 ada tak maksud
dikira dosa. Wallahu a'lam. Dalam hadis dia kata hilang separuh pahala. Banyak benda tu kita nampak kecil tapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara lain macam kita yang masih mampu sembahyang berdiri, tiba-tiba kita duduk, kita ambil jalan pintas, kita duduk lebih selesa kot, kan? Sembahyang orang duduk separuh pahala sembahyang orang berdiri. Sembahyang orang bujang separuh pahala daripada sembahyang orang yang berkahwin. Separuh pahala daripada. Benda ni kita tak rasa benda tu besar, tapi sebenarnya di sisi Allah besar. Besar di sisi Allah. Jadi rugilah. Sebab itulah Quran awal-awal lagi kata wal asri innal insana lafi khusr. Jadi ilmu boleh membantu kita, kesedaran kehendak kita dan rasa tanggungjawab kita nakkan sebanyak mungkin ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh membantu kita lah mengatasi masalah-masalah yang sedemikian. Walaupun pada pandangan setengah pihak nampak benda ni kecil. Soal sutrah, anda rasa tak ramai yang cakap tentang perkara ini. Padahal dalam hadis Nabi jelas banyak riwayat-riwayat yang menyebut tentang sutrah ni perlu diamalkan dalam amalan harian kita, terutama sekali bila kita nak sembahyang tu di masjid ataupun di tempat-tempat lapang yang terdedah kepada laluan orang pergi balik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Boleh. Ya. Boleh. Kita nak lalu, kita tak ada pilihan lain. Kita ambil benda pergi letak di depannya. Lepas tu kita lalu. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Sebab tu kalaulah yang semayang itu pun faham, yang nak melintas itu pun faham, selesai masalah. Kalau kedua-duanya tak faham, itu yang menyebabkan terdedah kepada keadaan-keadaan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Dia boleh saling membantu. Orang yang nak sembahyang tu, kalau dia daripada awal dia letak sutrah, selamat dia, selamat orang lain. Begitu juga yang nak lalu melintas tadi, dia tengok kawan yang sembahyang ni tidak letak sutrah, dia ambil satu benda, dia letak sebagai sutrah. Boleh, tak ada masalah. Dalam hadis Nabi pernah letak tongkat dia saja. Tongkat Nabi dia letak di depan bila dia nak sembahyang. Boleh, selesai masalah. Tak nanti benda tu besar, tak nanti benda tu berharga dan sebagainya, tak ada masalah. Sebagai isyarat sempadan kawasan yang kita guna untuk sembahyang berbanding dengan kawasan lain. Adapun sejadah ataupun jalok-jalok macam ni sebagai tanda-tanda sah sembahyang, yang ni tidak boleh dikira sebagai sutra. Tak boleh. Jalok ni semua ada sampai ke belakang pun ada. Tak kan? Tapi kalau tiang, kalau dinding ataupun kipas, kan kita sembahyang dekat dengan kipas tu, jadi kipas tu jadi sutra kita. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Awal kita okey tak? Sutra. Orang yang di depan kita. Kita sembahyang di belakang kan, kita anggap dia sebagai sutra. Yang tu dalam kes sembahyang jemaah sahaja. Dalam kes sembahyang jemaah, imam kita tu dia jadi sutra kita. Begitu juga dengan saf, antara saf-saf yang berkenaan, dia juga menjadi sutra kepada kita. Secara automatik dia akan jadi sutra kepada kita. Tak ada masalah. Masalahnya tadi ialah bila kita sembahyang seorang-seorang kita, ataupun kita nak start ramai sembahyang tapi nak start di padang, tempat kawasan lapang, terbuka, terdedah kepada lalu lalang orang dan sebagainya, maka pada ketika itu imam yang akan sembahyang berjamaah dengan para makmum dia, depan tu imam kena letak sutra. Manakala makmum-makmum yang di belakang, orang yang di depan tu menjadi sutra kepada dia secara tak ada masalah. Wallahu a'lam.
sebenarnya kita akan berusaha jadi saya minta saya dapat di panduan nasihat untuk kita hubungan puasa. Dan dalam hal ini saya minta pertama sekali tentang niat puasa, sama ada kita kena niat sejak malam ataupun 1 bulan pun. Yang pertama. Yang kedua, kelebihan berbuka puasa dengan memakan buah tamar. Dan yang ketiga, kelebihan makan sahur. Sempena dengan bulan Ramadan yang akan tiba tak beberapa hari lagi, elok juga kalau kita masih teringat ataupun ada hutang dengan Tuhan, puasa-puasa kita yang lepas, yang baru, yang lama dan sebagainya, ataupun mereka-mereka yang di bawah tanggungan kita, isteri kita, anak kita, mereka-mereka yang terdekat dengan kita, yang boleh kita bercakap secara langsung. Kita peringatkan antara satu sama lain. Kot-kot ada di antara kita yang masih ada hutang puasa dengan Tuhan, kita bayarlah puasa. Sementara masa masih ada lagi 1 ribuan hari lagi sebelum kita sebelum tibanya Ramadan. Adapun jika kita tidak ada sebarang hutang puasa dengan Tuhan, cuma kita rasa nak puasa, besok hari Rabu, Khamis, Jumaat masih boleh lagi. Kalau kita nak puasa masih boleh lagi, masih boleh, tak ada masalah. Besok hari Khamis, besok hari Rabu, lusa hari Khamis masih boleh lagi. Hari Khamis nak puasa boleh, tak ada masalah. Hari Rabu pun nak puasa boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tunggu sampai hari Sabtu baru nak puasa, tak boleh lah. Tak boleh. Saja-saja kita nak puasa, tak boleh. Hari Sabtu tak boleh. Sehinggalah kita dapat kepastian yang kita akan mula menyambut Ramadan, katakanlah pada hari Ahad, kemungkinan hari Sabtu, kemungkinan hari Ahad. Jadi hari Ahad tu barangkali lebih pasti daripada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tu hari Syak dia panggil. Hari Syak ni tak boleh puasa, tak boleh. Kemudian bila tibanya Ramadan ni setahun sekali. Dan Ramadan kita sifatkan sebagai bulan ibadat, musim kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali dalam soal ibadah puasa yang merupakan sebahagian daripada rukun Islam kita yang 5. Jadi setiap muslim kena patuh kepada ajaran Islam dengan menunaikan salah satu rukun Islam yang 5, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Soalnya, bagaimana kita perlu niat untuk berpuasa pada bulan Ramadan ni? Niat tadi lebih baik, lebih tepat jika kita niat pada malam hari besok kita nak puasa. Malam hari itu tak kiralah daripada masuknya waktu maghrib malam yang berkenaan sehingga sebelum naik fajar malam yang berkenaan, sebelum naik fajar hari berikutnya. Jadi itu tempoh masa yang paling baik untuk kita niat puasa. Dan niat tu tak mesti kita lafaz dengan mulut kita, lintasan dalam hati kita nak berpuasa, nak menyahut seruan Tuhan supaya kita berpuasa pada siang Ramadan, itu sudah dikira niat. Ulama-ulama fiqh kata, oleh kerana kewajipan kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan, daripada hari pertama sehinggalah ke hari yang terakhir, maka kalau kita niat nak puasa sebulan bulan Ramadan tadi, pada malam yang pertama boleh, tak ada masalah. Yang tu pun sudah dikira memadai untuk hari yang pertama hingga kepada hari yang terakhir bulan Ramadan yang berkenaan. Cuma dalam hadis
disuruhnya kita niat untuk berpuasa pada malam hari yang kita nak puasa tadi. Kita kena niat pada malam hari kita nak puasa. Jadi niat ni tak susah. Tak susah. Ialah kita niat nak puasa sebulan. Tapi tiap-tiap malam kita pasang niat nak puasa esok hari. Begitulah setiap hari hinggalah sampai ke hari yang terakhir. Yalah, kita nak buat apa bulan puasa? Semua kita tahu kata bulan puasa, bulan Ramadan, besok kita nak puasa. Jadi kita niat waktu malam tu, tak kira lah waktu mana pun, daripada jatuh matahari, waktu maghrib, buka puasa hari yang berkenaan, untuk niat hari yang berikutnya. Lepas buka puasa, terus niat nak puasa besok pula. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu yang lebih baik. Apa dia kata? Berbuka dengan kurma. Wallahu a'lam. Dalam hadis ada disebut Nabi berbuka dengan buah kurma segar, rutab dia panggil. Tak tahu dari tempat kita lah ni ada ke rutab. Kalau ada, itu yang terbaik. Kalau ada, itu yang terbaik. Kalau tak ada, kurma yang kering tu pun boleh, tak ada masalah. Lah kurma basah pun ada kan, yang dalam peti ais tu, dia macam rutab, tapi dah jadi kurma, dah masak sepenuhnya. Cuma dia masih segar kerana dia letak dalam freezer, dalam peti ais. Boleh, tak ada masalah. Kalau takdirnya kita tak ada kurma, rutab pun tak ada, kurma pun tak ada, kita boleh gunakan manisan. Apa saja makanan yang manis daripada buah-buahan dan sebagainya boleh. Ataupun kalau tak ada manisan, air sejuk, air kosong biasa macam ni pun boleh, tak ada masalah. Jadi apapun, bulan Ramadan bulan ibadah, musim kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan biarlah peluang keemasan ini berlalu begitu saja. Kita tak tahu barangkali Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita. Ramai sahabat-sahabat kita yang Ramadan yang lepas masih ada bersama dengan kita, tapi Ramadan pada kali ini mereka dah tak ada bersama dengan kita lagi dah. Jadi biarlah kita rebut peluang keemasan ini untuk mengaut keuntungan, ganjaran akhirat, dunia dan akhirat, insya-Allah. Jika kita bersikap sedemikian, kita sentiasa dalam keadaan yang menguntungkan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Pada siang hari Ramadan kita semua berpuasa. Dalam masa kita berpuasa, kita boleh melakukan amal ibadah yang lain selain daripada ibadah puasa. Ini meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semayang kita boleh semayang, bersedekah kita boleh bersedekah, berzakat kita boleh berzakat, tolong menolong kita boleh tolong menolong, bercakap benar kita boleh bercakap benar. Kita elak daripada bercakap tidak benar, kita elak daripada upat mengupat, elak daripada melakukan maksiat dalam bentuk perkataan, perbuatan, tingkah laku, isyarat dan sebagainya. Elak. Pada bulan Ramadan, bulan tak Ramadan pun sama. Tapi bulan Ramadan lebih dituntut kerana kita dikenaki berpuasa sepanjang hari dalam bulan Ramadan. Manakala pada waktu malam-malam bulan Ramadan kita disyariatkan semayang sunat tarawih ataupun sunat qiyam Ramadan, kita disunatkan. Jadi sepanjang bulan Ramadan pada waktu-waktu malam, mula daripada malam yang pertama sehinggalah pada malam yang terakhir, kita digalakkan semayang sunat qiyam Ramadan. Sunat qiyam Ramadan boleh dilakukan sama ada secara berjamaah di masjid ataupun secara berjamaah di tempat-tempat lain, di rumah, di mana-mana tempat sekalipun. Ataupun kalau tidak
mampu ataupun tidak berkesempatan untuk semayang berjamaah, kita boleh semayang seorang-seorang. Di rumah pun boleh buat, di mana-mana pun boleh buat. Jadi rebutlah kesempatan yang baik ini supaya dapat kita lakukan tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita tadi syarat dengan ganjaran demi ganjaran, pahala untuk akhirat dan kebaikan-kebaikan juga untuk dunia kita, untuk akhirat kita, insya-Allah. Jadi kepada anak-anak buah kita juga boleh kita ingat memperingati sesama kita dengan anak buah kita di rumah ataupun di tempat-tempat kita bekerja ataupun di mana-mana saja. Ini sumbangan kita, kalimah thayyibah, satu perkataan yang baik yang boleh menjadi kebaikan kepada diri kita, kepada sesiapa yang memerlukan, dan ini merupakan sumbangan yang sangat baik dan menguntungkan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi kita harap supaya Ramadan yang akan tiba tak berapa hari lagi ini akan menjadi Ramadan yang sangat dengan keuntungan demi keuntungan untuk kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat melakukan amal yang terbaik untuk dunia kita, untuk akhirat kita, insya-Allah. Fokus kalau ikut tidak pesanan itu tarikh 12 Ogos. Sekarang ni lah kita sekarang untuk Israel. Jadi saya dengar insya-Allah beliau siap sepanjang bulan puasa kita lakukan, dan kita akan mula balik bulan Ogos, 12 bulan Ogos.